Dia tak tahu lagi Okay. Kita go through dulu lah. Kalau dia orang datang kan kita pusing balik. Boleh nak? Boleh. Boleh nak. Okay, kita tengok soalan logik digital. Soalan last sekali dalam soalan trial SPM tu untuk Negeri Selangor tu. Soalan dia pada bahagian B tu. Cikgu khawatir yang masa cikgu semak kembali dia punya skema jawapan tu. Skema jawapan ni pada soalan D dengan E tu dia ada kesilapan sikit daripada segi penulisan untuk ungkapan boolean dengan dia punya jadual tu. Dia. Cikgu bimbang kalau kamu terikut dengan apa jawapan yang dia beri. Jadi kita tengok go through satu persatu dulu. Kita tengok pada soalan dulu. Ini Rajah menunjukkan satu sistem. Ada tak soalan kat masing-masing ada soalan kan? Ada. Okay, good. Okay. Rajah 18 menunjukkan satu sistem elektronik yang digunakan untuk menghidupkan lampu keselamatan di luar rumah. Ya. Maksudnya apa? Apa yang ada pada Rajah 18 itu adalah merupakan jawapan ataupun sesuatu yang boleh memberi markah kepada jawapan soalan yang kita nak jawab nanti. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Dalam bahagian 4 ini dia ada pecahan sebanyak 5. 5 pecahan yang kecil-kecil. So tengok yang pertama sekali untuk soalan A. Okey. Nampak tak yang cikgu merahkan tu? Nampak. Okay. Nampak Alin Jelas nampak. Okay, yang gambar Raja tu kecil, jadi cikgu besarkan bahagian ke atas tu. Ya. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia kata apa? Pada soalan dia kata, namakan jenis get logic yang menerima input A. Ya, namakan jenis get logic yang menerima input A. Okay, note dia, nota kat dia kat tepi tu dia kata 3 get asas. Kalau biasanya kita tengok benda tu mesti 3 get asas. Kalau get asas mesti ada and, or dengan not. Ataupun dalam bahasa Melayu dia dipanggil get dan, get tak dengan get atau. 3 je get asas. Okay, kalau kita tengok kepada gambar Rajah tu, kalau nampak macam bentuk 3 segi tu, kemudian ada bentuk bulat di bahagian depan dia, dot di bahagian depan dia, automatically dia adalah get apa? Syakina? Get tak atau. Get tak. Tak saja atau bukan. Tak kalau saja. atau dibentuk get macam get tak. Kalau get atau dia separa macam bulat tu, bulat sabit atau. Kalau get done dia D, bentuknya macam D sikit tu get done. Ya. Okey. So jawapan di kat sini adalah get tak. Ya, get tak. Okey, kalau tengok pada bahagian bawah tu cikgu ada tulis warna kuning tu, kemudian cikgu pangkah warna merah. Salah jika jawab X. Ni bahasa SMS ni. Ataupun tak. Tak ni maksud apa? Dia tulis TAK tu kecil. Ataupun tidak. Tidak lagilah jauh jawapan dia. Sebab biasa mungkin kita confused ketika ni. Kita akan jawab benda ni. Dia adalah akronim. So dia kena adalah besar. Okay. Ini adalah get tak. So kita tengok pada soalan B pula. Okay. Lengkapkan ayat berikut mengenai input A, B dan C. Okay. A, B dan C. Lengkapkan ayat berikut mengenai input A, B dan C. Jika perstikadaran gelap, input A ialah apa? Apa yang kamu jawab? Kosong. Okay. Dan input B menjadi? Satu. Satu. Bagus. Okay, maksudnya kat sini apa? Saya tulis note kat atas tu. Tak apa, nanti saya akan bagi nota ni. Ya, note tu maksud apa? Get hanya ada 0 dan 1. Sebab apa? Nanti ada pelajar yang akan jawab. Ya, salah jawab. Bila dia kata perstikadaran gelap, input A adalah gelap. Dia tulis gelap. Ataupun input B akan menjadi bercahaya contoh. Dia maksud apa? Gelap. Bila masuk get tak, dia akan jadi bercahaya contoh. Ini jadi salah. Sebab apa? Dia kata kat situ lengkapkan ayat berikut mengenai input A dan B. So dia ungkapan untuk ni adalah 0 dan 1 je get tu. Dia tak ada benda selain daripada 0 dan 1. Okay. Tengok pada bahagian B juga.
yang bahagian 2. Okay, benda yang sama juga. Jika lengkapkan ayat berikut mengenai input ABC juga. Betul? Jika seorang dikesan, input C akan menjadi 1. satu. Maksudnya apa? Wujud. Maujud. Maujud maksudnya dia satu lah. Jadi dia akan 1. So, dekat sini dah tahu dah. Tapi jangan tulis dikesan. Ya? Jika seorang dikesan, input C akan menjadi dikesan. Ni contohnya sebab dia tidak tahu nak tulis apa kadang-kadang. Sebab apa soalan ni kalau kita tengok soalan dalam buku teks dia bagi bentuk get semua kan. Jadi kita boleh jawab lah macam mana bentuk dalam tu. Tapi bila soalan keluar macam ni, murid-murid akan mula confuse apa yang nak ditulis pada bahagian ini. Ini menjadi masalah. Kadang-kadang kita tahu jawapan itu apa, tetapi bila kita nak jawab, kita akan terlupa dasarnya apa. Okey. Kemudian kita tengok pada bahagian C pula. Lampu keselamatan akan dihidupkan. Sekiranya, kejap ya, ada seorang ni, Aida. Selamat datang Aida. Mana Aida? Macam ada tadi dia masuk. Hilang dah. Aida. Selamat datang Nurul Aida Farhana. Selamat datang Cikgu Siti Khatijah. Ada ke Cikgu Siti? Tak ada pun. Ada, kejap lagi ada. Tu dia. Ada. Dia lambat sikit. Okey, dia Hai, sebab apa? cikgu. Dia kena admit dulu baru dia masuk. Okey, yang baru masuk ni kita dah sampai soalan C. Ya. Okey. Kita tengok pada soalan C ni, soalan dia kata apa? Lampu keselamatan akan dihidupkan sekiranya seorang dikesan dalam persekitaran yang gelap. Namakan get logic yang perlu digunakan dalam kotak bertanda X. Ya, kotak bertanda X. Lampu keselamatan akan dihidupkan sekiranya seorang tu dikesan. Ya, lampu keselamatan akan hidup kalau dia berkesan dan persekitaran dia dalam gelap. Jadi ayat dekat sini yang kita tengok, kalau ada seseorang dikesan dan ketika itu gelap, maka baru lampu keselamatan tersebut dihidupkan. Okey, kalau tengok kat sini, saya hitamkan dia punya bahagian tu. Okey, kalau tengok kat sini, saya lebih pula. Lampu keselamatan, saya gariskan ayat tu, saya black, saya boldkan. Sebab apa? Ayat itu adalah jawapan sebenarnya. Nak bagi tahu apa yang ada pada get logic X tersebut. So, get logic X tersebut adalah done. Ya, adalah done. Sebab apa kat sini dia kata apa? Sekiranya lampu keselamatan akan dihidupkan sekiranya seorang dikesan dalam persekitaran gelap. Dia ada dua masukan yang perlu ada baru dia boleh lampu keselamatan itu dimasukkan. Dikesan maksudnya 1, gelap maksudnya kosong. Gelap maksudnya kosong. Tapi bila dia lalu dekat get atau dia akan jadi 1. So kalau 1, B adalah 1, C adalah 1, masuk dalam get dan maka dia akan keluar 1. So 1 akan menyebabkan hidupnya lampu tersebut, dia on. Okay. So kita tengok yang bahagian seterusnya. Okay. Tuliskan jadual kebenaran bagi get logic X. Ni C ni bukannya ni D, tersalah tulis. Tuliskan jadual kebenaran bagi get logic X. Get logic X. Okay. Kalau dalam skema jawapan yang diberi, kat situ ada A dan B je kan? A dan B. Kemudian ada Q kan? A dan B dan Q. Okay, so kat sini sebenarnya dalam skema jawapan ni dan soalan ni sebenarnya salah. Soalan ni salah sebab apa? Dia kata kalau pada skema jawapan ditulis A dan B, dalam pada jawapan rajah 18 tersebut A dan B berada pada get atau A dan B. Sebenarnya dia tak boleh guna A dan B dalam soalan. Mungkin dia boleh tulis X, Y, Z kat situ. Mungkin X, Y, Z dan masuk keluarannya adalah F contohnya. Baru boleh buat jadual A, B dan sebagainya. Tapi kalau dalam skema jawapan tersebut, skema jawapan pun salah, soalan dia pun menjadi salah kat situ. Tapi kalau dia tak mention A, B, C dalam rajah 18, barulah skema jawapan tersebut betul. Ya? Okay. So kita tengok satu persatu.
jawapan sebenar untuk get logic X ni, so jawapannya macam ni. Kalau kita berdasarkan apa yang ada dalam soalan. Apa yang ada dalam soalan. So, apa yang ada dalam soalan contohnya macam ni kita kena keluarkan. Sebab apa? Term dia, apa yang ada di dalam kertas soalan, ada rajah 18 tersebut adalah sumber jawapan untuk soalan tersebut. So, cikgu buat A, B, C dan Q adalah keluaran dia. Okay. A dan C adalah masukan. A dan C. A itu adalah dia punya perintang peka cahaya, manakala yang C itu adalah pengesan sinar infrared. Masa ada dua masukan. Sebab apa? Dua kaki utama dia. So A. So saya letakkan C itu 0101 dan A lah 0011. Okay. Yang datang terlebih dahulu digandakan, yang datang selepasnya digandakan kurang daripada yang sebelumnya. Kalau ada dua lah, kalau tiga maksudnya ada bawah lagi banyak lagi lah. Tapi kalau ini dua je. Kebiasaan dalam SPM masukan ni adalah dua saja. Dia takkan letak lebih. Kalau letak lebih nanti pelajar akan hilang arah. Sebab apa? Dalam buku teks dia kata masukannya hanya dua, X dan Y. Okay. So, apa yang berlaku? Bila get A tadi lalu dekat get tak, secara automatically dia akan tukar yang B tadi kosong menjadi satu. Ni kosong dan satu menjadi kosong secara mutlaknya. Sebab apa? Dia macam penakio lah. Okay, jadi kalau contohlah saya tanya Khalid dah mandi belum? Belum. Belum. Maksudnya bila dia masuk get tak, maksudnya dah mandi. Maksud apa? Dia terbalikkan jawapan tersebut. Macam tu juga. Allahuakbar. Okey. Kalau dia kata A tu kosong, kosong dalam arti kata yang berbeza adalah gelap. Dan B bila dia masuk dalam get tak, automatically dia akan jadi bercahaya. Bercahaya maksud apa? Perintang peka cahaya tu nyala lah. Yang satu. Jadi bila satu bertemu pula dengan dikesan, C adalah kosong. Yang dikesan tak ada orang, gelap tapi tak ada sesiapa. Secara keluarannya lampu keselamatan tidak dihidupkan. Kita tengok pada B dan C. Ini masukkan B dan C. Kemudian kita tengok pula yang B adalah satu. Ya, masukkan tadi adalah gelap. Bila dia masuk get tak dia akan jadi satu. Dan C tadi adalah satu. Maksudnya ada orang dikesan. Maka satu dengan satu dan. Maksudnya darab. So dia akan jadi satu. Ya. Okay, kalau tadi masukkan untuk yang ketiga pula satu. Dia akan jadi kosong terbalik. C adalah kosong juga. Tak siapa-siapa yang berada kat situ. So dia akan jadi kosong. So lampu keselamatan tidak berfungsi. Begitu juga dengan yang keempat. 01. So tak ada. Yang berfungsi hanya bila ada B adalah satu, C adalah satu, barulah lampu keselamatan tersebut dinyalakan. Ini adalah contoh skema jawapan yang berpandukan dengan jawapan yang ada dalam kertas soalan. Ya. Kalau kita tengok pada jawapan yang kamu ada pada kertas masing-masing skema jawapan tu, dia ada mungkin kesalahan pada penulisan skema jawapan dia. Ya, mungkin ada ralat sedikit, mungkin ada pembetulan tapi lupa nak save, mungkin guru tersebut lupa nak save. Jadi dia print saja bagikan kepada kamu. Sebenarnya itu pun menjadi satu benda yang baik untuk kamu untuk buka sendiri buku. Mungkin kamu dah tengok mungkin oh boleh macam ni jawapannya. Tapi saya takut, saya bimbang kalau saya tak buat meet hari ni nak terangkan pasal soalan ni, nanti kamu akan ambil apa yang ada dalam skema jawapan itu sebagai jawapan dalam SPM nanti. Itu akan jadi masalah. Ada seorang lagi datang, Muazim. Assalamualaikum Muazim. Okey. Jangan takut ya, nanti cikgu akan bagi slide ni dalam bentuk PDF. Awak boleh masing-masing boleh tengok balik lah. Baik ya, cikgu. Jawapan benar. Takut nanti kamu ada yang baru datang ni, cikgu rakam ni, cikgu rakam. Tapi masalahnya cikgu tak tahu macam mana nak ambil rakaman ni balik. Tak apa, lepas ni cikgu akan off, tak tahu lah macam mana disimpan dalam komputer ke, disimpan dalam online ke, saya pun tak tahu. Nanti saya tengok balik macam mana. Kalau ada rakaman ni nanti kita akan share dalam grup kita balik. Okey. Kemudian kita tengok soalan yang terakhir.
Soalan yang terakhir berkisahkan tentang boolean. Kalau dia punya bahagian D pun dah salah, confirm boolean dia pun salah. Okey. Kita tengok balik dalam soalan A, B, C, D, Q. Okey, boolean adalah berdasarkan apa masukan utama sebenarnya. Bukan berdasarkan apa masukan apa selepas get tersebut, bukan. Masukan utama dia, kemudian baru dipanggil sebagai Q adalah keputusan akhir. Sebenarnya jawapannya mudah aja. A, dia ada palang ke atas. Kemudian C. A dan C, maksud darab. Yang titik tu adalah dan. Ini adalah jawapan sebenar. Ya, kalau salah jawapan dia akan tulis A, B, lepas tu dia tanda atas darab dengan C. Itu salah. Kalau jawapan tu salah. Sebab apa dia pandang pada A dan B ada kat situ, dia ambil A dan B, dia palangkan dua-duanya. Kalau dia tulis A dan B macam salah jawapan tu, macam apa? Pada bahagian atas tu dia ada dua lagi kaki, baru darab dengan C. Dia akan jadi 3 masukan kat situ. Tapi sebenarnya pada asasnya ada 2 masukan saja, peka cahaya dengan pengesan infrared. Ada 2 kaki je. Kita tengok pada kaki utama saja. Kalau dalam exam, tengok kaki utama saja. Itu dipanggil sebagai boolean. Apa? Determinacy dia. Kalau dalam exam, kamu dah buat ni kan? Nak buat macam ni, boolean ni, kamu boleh letak je yang A tadi, letak je tanda atas delta dia. Boleh, tak ada masalah. Tak maksudnya B tu tak payah buat. A, C, Q. Boleh, tak ada masalah. Ya? Tapi kalau kita nak buat jalan kerja dia, buatlah A, B, C, Q. Sebab apa? Benda tu ada dalam soalan. Lebih tak apa, kurang jangan. Itu je. Lebih tak apa, kurang jangan dalam jadual ni. Kalau kurang nanti, mungkin skema jawapan tu dia kuranglah markah kita. Tapi kalau lebih, dia ambil mana yang tepat dengan apa yang dia nak. A dan C dah tepat dan Q tu tepat. Tapi B tu, dia punya function dia pada ya. Kita tengok pada A dan C dan Q, dia cuma tengok pada masukan tersebut betul atau tidak pada akhir. Okay. Ada apa-apa soalan? Cikgu, Ya, Auni. saya nak skema jawapan modul ni boleh tak? Skema jawapan ni ada pada Puan Siti Khadijah. Itu tak ambil lagi Auni? Tak. Sebab tak datang. Tak apa, tak apa. Nanti dia share dalam grup. Dia suruh Puan Siti Khadijah share dalam grup. Ya, dia punya skema jawapan. Jadi orang boleh tengoklah dalam PDF. Yang hari ni pun cikgu akan share dalam bentuk PDF. Kamu boleh tengok dalam kamu punya kamu punya Telegram. Mana tak ada Telegram tu, kamu share lah dengan kawan kamu dekat WhatsApp. Ni boleh. Daripada Telegram boleh pergi WhatsApp. WhatsApp boleh pergi Telegram, tak ada masalah. Kita boleh share dengan kawan-kawan kita. Wak Ima pun bukan daripada kelas kita, kelas sebelah pun nak share pun tak ada masalah. Kita share ilmu sikit, tak ada masalah. Okay. Ada berapa soalan lagi? Erina, apa hilang semua dah? Cikgu. Ya, cikgu. Ada soalan tak? Ya, Khalid. Tak ada kelas ke? Besok tak ada kelas ke? Besok Sabtu, Khalid. Waktu untuk main PUBG. Mana cikgu? Insaf sudah cikgu. Aduh, besok ya. Besok tak pasti lagi lah Khalid. Kita kalau kita nak pun mungkin kita blast pada hari Isnin, cikgu. Isnin. Jangan Isnin. Isnin boleh, Isnin boleh. Isnin cikgu ada Selasa. satu je PDPR. Selasa pun boleh, tak ada masalah. Okay, Isnin saya tak ada, cikgu. Kau gimana? Boleh je mana-mana. Isnin, Selasa mana yang ada kita buat. Mana yang tak ada kita sambung hari Selasa. Mana-mana yang ada. Ya? Boleh cikgu. Kita tinggal berapa hari je lagi? Seminggu je kan? Seminggu lagi, seminggu depan dah exam. Paper kita lambat lagi kan? Paper yang first ni bahasa Melayu. Lepas tu apa? Selang-selang masa kita boleh ni malam ke, tak ada masalah. Go on je bila nak. Sebab guna Unify kan, laju. Oh lama. Cikgu dah pakai Unify. Yalah, main PUBG tu tak sempat tembak, memang dah mati orang tu. Itu bahaya tu cikgu. Aduh. Tembak kat dinding, tembus mati orang. Kantor ya hack. Okey, ada apa soalan lagi? Dah tak ada. Tak ada
Nanti cikgu share ni dia punya nota ni. Kalau ada apa-apa kita nak belajar apa untuk hari Senin ni boleh letak dalam grup kita. Kita nak belajar mana tapi subtopik kecil je, jangan besar-besar. Kalau besar sangat macam ini kita logik digital je. Satu soalan je kita kan ni. Contohnya kalau Khalid nak Auni ke nak apa, kita letak je satu soalan. Kalau Irina nak apa ke, letak je satu soalan kita bincang. Kita bincang. Nak bagian mana yang nak? Okey, cikgu akan mula buat slide, cari soalan, kita bincang macam hari ni, ada lebih mudah. Kalau cikgu nak ngajar macam bagi nota tu dia mungkin susah lah sikit. Sebab apa? Kita dah dekat dengan SPM. Kita lebih familiar pada soalan tu lebih baik daripada kita nak baca nota. Ya? Boleh ya? Nanti dalam grup Telegram tu boleh bincang dulu. Nanti stick satu. Nanti hari Senin nanti cikgu dah siap dengan slide. Cikgu macam hari ni. So kita boleh go through. Lebih mudah lah. Kalau kita banyak sangat subtopik, nanti takut kita tak boleh nak cover. Sebab apa? Ada kawan kita, dia akan rasa macam takut. Yang ini belum lagi, yang ini belum lagi. So kita jangan ambil topik yang besar-besar. Bincang dalam grup, nanti bagi tahu. Boleh Khalid? Boleh cikgu. Okay. So ada apa soalan lagi? Saya rasa tak ada dah kot. Tak ada Lain guys. Tak ada? Tak ada. Ni pun senyap semua dah. Mak. Tak ada. Irina tulis tak ada je. Tak ada. Alhamdulillah. Wish, kenyang sampai ke sini dengar. Okay, sebelum kita nak off ni, boleh on camera. On camera. Boleh. Malas pakai tudung cikgu. Malah pakai tudung, pakai selimut. Pakai tuala. Hai Auni. Auni off mic, tak dengar suara. Hai cikgu. Hai Aisyah. Mana Khalid? Khalid. Mana off? Khalid pun pakai tudung apa? Saya tengah apa gincu rekam. Video apa? Jap. Okey. Jom buka kamera. Apa cikgu Siti ni kejap buka, kejap tutup. Arif, Muazzim, buka. Farana nampak kening je. Kejap. Okey. Edo. Oh, Khalid. Alamak. Macam bau balik surau lah. Bawa balik masjid cikgu. Nick pun tunjuk kening je. Arif Muazzim, Aisyah, Syaukina, Erina mana Erina? Buka kamera. Kita nak ambil gambar. Nak gambar. Bila lagi kita nak ambil gambar. Okey, Cikgu Khatijah, Erina. Erina mana Erina? Erina. Baik, Cikgu Azlirul. Erina mana Erina? Okey, Arif Muazzim, mana Arif Muazzim? Takkan tengah drive motor kot. Ada cikgu, ada. Okey, tengok pada kamera. Okey, 1, 2, 3. Kejap, saya tutup ni dulu. Present ni tutup dulu. Alright. Weh, bapak Khalid. Sekejap ya. Okey, 1, 2, 3. Alright, good. Nice shot. Okey, cikgu hantar dekat grup. Kita tengok. Ini kita dah ada. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa hari Isnin nanti. Nanti bagi tahu apa yang kita nak cover. Jangan besar sangat. Ambil satu soalan je, kita cover sama-sama nanti. Apa-apa saya ucapkan terima kasih hari ni. Awak boleh request bila-bila awak nak. Saya on je. Bawa Cikgu. Boleh. ada seminggu lagi dengan saya. Apa-apa je saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi next week. Boleh? Sabtu hari ni rest dulu. Buat apa kerja yang sepatutnya. Dia kali pergi basuh surau ke. Okey. Pergi remuk lantai surau ke. Okey, bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih cikgu. Hai Cikgu Bye. Siti. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih Siti. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye.